Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semua anak-anak Mak Jah di luar sana? Cucu-cucu tercinta. Alhamdulillah, Mak Jah doakan semoga anak-anak Mak Jah, cucu-cucu tercinta semuanya di dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur, diperbanyakkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan yang paling penting sentiasa tenang, sentiasa berlapang dada, dan yang paling penting sekali dalam hidup kita ni anak-anak adalah redha Allah, rahmat Allah. Kerana apa pun yang kita buat dalam dunia ni, kalau Allah redha, Allah sayang kita, Dia akan sentiasa membawa kita ke arah kebaikan. Amin, amin. Ya anak-anak, seperti biasa, kalau anak-anak setiap minggu bila nampak je muka Mak Jah, apa lagi kan, mestilah cerita-cerita misteri. Kerana Mak Jah ni alhamdulillah ada banyak juga pengalaman-pengalaman misteri yang Mak Jah lalui sepanjang hidup Mak Jah ni. Kerana kita sedia maklum ya anak-anak, kita hidup di dalam dunia ni, kita bukan hidup kelompok manusia sahaja, tetapi kita juga berkongsi dengan makhluk yang kita tak dapat lihat, makhluk halus yang di mana-mana ada bersama-sama dengan kita. Cumanya Allah menutup hijab kita, kerana kalau Allah bukakan hijab mata kita, makanya kita mungkin tak boleh hidup dalam dunia ni. Kita ketakutan dan mungkin kita tak kuat semangat kita. Sebab itulah Allah lebih mengetahui dan Dia tutup hijab mata kita. Jadi pada minggu ini Mak Jah ingin berkongsi pengalaman Mak Jah semasa Mak Jah mengadakan, dia bukan semasa Mak Jah berada di tempat pembakaran mayat. Dengar tajuk pun dah takut dah anak-anak. Tapi anak-anak mesti terfikir kan, macam mana Mak Jah boleh berada di tempat macam tu? Kerana setahu kita kan, tempat pembakaran mayat ni adalah untuk orang-orang mayat yang bukan beragama Islam kan. Selalunya mayat yang dibakar ni ada kebanyakannya adalah orang yang beragama Kristian, ataupun Buddha, ataupun orang India. Jadi orang Islam seperti biasa, kita kalau meninggal kita dikebumikan, ditalkin dan sebagainya. Tapi ini bagi menjawab persoalan ini, Mak Jah ingin menceritakan sedikit bagaimana Mak Jah boleh berada di tempat pembakaran mayat dan kenapa boleh berada di situ. Jadi cerita dia sedikit, Mak Jah ceritalah latar belakang hidup Mak Jah ya. Sebenarnya Mak Jah berkahwin dengan seorang mualaf. Suami Mak Jah tu nama Islam dia Nazrul Onre bin Abdullah.
Tapi kalau sebelum Islam, nama dia Philip Harry Ondre. Jadi sebab itulah anak-anak Mak Jah semua ada Ondre. Bukan saja-saja nak bubuh tahu anak-anak. Ondre tu adalah nama keluarga mereka, dan Ondre ini adalah berasal dari Perancis. Kerana bapa mentua Mak Jah ni dia lahir di Malaysia, tetapi bapa dia adalah orang Perancis yang datang ke Malaysia pada zaman-zaman British dulu. Kalau tak silap Mak Jah, dia macam biasalah tu, kalau orang putih datang ke Malaysia mestilah ada tuan estate lah, apalah kan. Jadi bila dia datang di Malaysia, dia kahwin dengan seorang wanita Anglo-Dutch. Anglo-Dutch ni lebih kurang macam orang Serani lah, orang yang dah ada percampuran. Jadi dapatlah bapa mentua Mak Jah tu. Bapa mentua Mak Jah ni dia dah meninggal dunia. Kita panggil mendiang lah kan. Nama dia Albert Harry Ondre. Jadi macam mana Mak Jah boleh berada di tempat pembakaran mayat ni? Kerana menghadiri upacara pembakaran mayat mendiang bapa mentua Mak Jah, iaitu Albert Ondre. Jadi Mak Jah pun, ialah dia bapa mentua kita, dia pun sangat sayang dengan Mak Jah. Mak Jah ingat pada masa dia meninggal tu, bukan arwah lah, mendiang ya. Mendiang bapa mentua Mak Jah ni, dia meninggal kerana kanser ya. Masa tu Mak Jah tengah syuting sebuah drama episod di Kuala Selangor. Jadi masa tu dia sedang nazak lah. Doktor pun dah tak nak terima dia, kerana doktor kata dia memang tak boleh lama lah. Dia bagi masa dalam beberapa bulan saja. Jadi dia suruh bawa balik ke rumah. Jadi masa Mak Jah nak pergi syuting tu, Mak Jah tak sedap hati. Mak Jah macam pergi jumpa dia dulu. Mak Jah dengan suami pergi jumpa dia. Tapi masa tu dia dah tak boleh nak cakap apa-apa dah. Dia dah nazak. Dia cuma pejam mata. Tapi Mak Jah, dia sangat, untuk pengetahuan anak-anak, bapa mentua Mak Jah ni, dia sangat sayangkan Mak Jah. Dia sebenarnya agak sedih lah, sebab Mak Jah kehilangan ayah masa umur Mak Jah 6 tahun. Jadi bapa mentua Mak Jah ni, dialah ayah Mak Jah. Dia sangat-sangat sayang dengan Mak Jah dan juga cucu-cucu dia. Dan walaupun agama kami berbeza, tetapi kasih sayang Allah itu tidak hanya membataskan, maknanya kasih sayang Allah itu tanpa sempadan. Dia tak kira siapa pun. Kalau Allah tanamkan sifat kasih sayang Allah tu kepada manusia, kita tak kiralah bangsa apa pun, kita tetap sayang menyayangi. Jadi masa Mak Jah nak pergi syuting, Mak Jah cakap dengan dia, Dad, Mak Jah panggil dia Dad, I nak pergi syuting. Walaupun dia dah tak boleh bercakap, mata dah pejam, dah nazak, dia pegang tangan Mak Jah. Dia tak nak lepas tangan Mak Jah, anak-anak. Tapi Mak Jah kata nanti Mak Jah balik, Mak Jah tengok Dad balik. Tapi dia masih tak lepaskan tangan Mak Jah. Jadi Mak Jah terpaksa perlahan-lahan Mak Jah lepaskan tangan Mak Jah, kerana Mak Jah dah lambat nak pergi syuting. Dan dia tak boleh buka mata dia, anak-anak, dan dia sangat nazak lah masa tu. Jadi saya pun pergilah dengan suami saya tinggalkan saya dekat lokasi, dan suami saya balik ke rumah jaga bapa dia. Selang beberapa hari, ya anak-anak, saya mendapat berita yang bapa mentua saya dah meninggal dunia. Saya sangat sedih masa tu. Saya tak tahulah, saya sangat sayangkan bapa mentua saya, dan Mak Jah rasa sangat kehilangan. Jadi masa tu suami Mak Jah kata dia telah dibawa ke tempat pembakaran mayat di PJ. Okey,
maknya Mak Jah nak cerita peristiwa yang berlaku ini adalah di tempat pembakaran mayat ni ya. Jadi bila dibawa ke PJ, ini pertama kali Mak Jah melihat upacara orang yang beragama lain ya. Macam mana mereka menghadapi kematian, apa yang mereka buat. Okey, rupanya di tempat pembakaran mayat ni, dia tempat dia macam arena tu anak-anak dia macam bulatan. Okey, tapi dia ada bilik. Okey, maknanya dia macam arena dan dia bulat macam ni. Dia sini bilik. Okey, dan bilik tu bila ada orang mati, mereka akan sewalah. Tengoklah kalau orang dan dekat PJ ni yang Mak Jah tengok banyak orang Buddha, orang Cina lah. Orang Cina dan orang Kristian. Yang mati dia orang akan tempatkan di situ. Dia orang tak balik rumah Dia tengoklah ada yang 3-4 hari dia letak situ dan mereka akan sembahyang. Setiap berapa jam dia akan sembahyang mengikut agama dia lah. Kalau orang Cina tu dia dengan sami dia, dengan dia punya alat muzik dia, ting-tong apa semua tu, dan adalah upacara dia, dan ramailah kaum keluarga dia orang dekat situ. Mak Jah pun tak tahulah, tapi Mak Jah nampaklah benda tu. Tuntang apa semua, saya tak tahulah bacaan apa dia orang. Adalah juga dia orang punya semayang dia orang tu selama kadang-kadang ada yang 3 hari. Mak Jah rasa yang paling cepat adalah 3 hari. Jadi bapa mentua Mak Jah ni dia beragama Kristian dan dia ditempatkan di satu bilik tu. Okey, sebelah ada orang lain, sebelah lagi ada orang lain. Masa bapa mentua Mak Jah meninggal ni, banyak kematian dekat situ. Okey, maknanya sebelah pun ada orang lain, tapi sebelah tu orang Cina, orang Buddha lah. Jadi bapa mentua Mak Jah ni di satu bilik ni, dan mereka beragama Kristian dan juga disimpan selama 3 hari. Dia dengan keranda dia. Ini adalah kali kedua ataupun kali ketiga Mak Jah tengok macam mana pakaian mayat tu ya. Jadi tapi pergi ke tempat bakar mayat ni adalah pertama kali. Jadi Mak Jah tengok bapa mentua Mak Jah ni dah dipakaikan macam kot ya, pakai baju kot. Lepas tu dia diletakkan di dalam keranda. Keranda tu dia ada cermin lah. Keranda tu ada cermin dan dia cermin tu dia dah diseal dah. Maknanya keranda tu dah ditutup, cuma dia ada cermin kecil je. Cermin tu kita boleh tengok lah, kita boleh tengok paras wajah dia. Dan dia dipakaikan dengan pakai kot, disolik lah cantik macam tu. Ada bunga semua banyak bunga. Orang Kristian banyak bunga. Bila diorang meninggal, banyak orang letak bunga dekat situ. Jadi upacara dia, diorang ada sembahyang diorang lah. Sembahyang dia, kalau anak-anak tengok cerita-cerita Inggeris tu kan, yang menyanyi dekat dalam gereja, itulah lagu-lagu dia. Dan mereka percaya, itu kepercayaan mereka kan. Jadi apabila upacara sembahyang diorang, Mak Jah dengan keluarga Mak Jah dekat luar lah. Kami tak campur lah, itu urusan diorang ya. Jadi dia, Mak Jah rasa dia banyak kali juga dia mengadakan upacara sembahyang diorang dengan lagu-lagu gereja dia, ada padri diorang. Jadi Mak Jah di belakang dengan keluarga Mak Jah. Jadi pada satu hari, nak jadikan cerita ya anak-anak, ada seorang kawan mak mentua saya, dia kawan baik lah. Mereka ni daripada muda dulu sampai ketua berkawan baik. Jadi dia Mak Jah pun baik dengan aunty ni. Dia seorang Chinese lah.
Dan dia orang yang sangat ceria. Dia kalau jumpa Mak Jah, anak-anak semua, dia suka bercerita dengan Mak Jah kisah-kisah hidup dia. Jadi dia bercerita dengan Mak Jah banyak cerita-cerita misteri, kerana dia kata dia nampak alam gaib. Mak Jah pun macam, ingatkan orang Islam aja yang boleh, yang hijab dia terbuka. Rupanya orang bangsa lain pun ada yang hijab dia terbuka. Jadi aunty ni dia selalu cakap dengan Mak Jah. Dia kata tadi dia kata masa upacara bapa mentua tadi, yang diorang sembahyang tu, dia kata dia nampak bapa mentua saya tengah berdiri dekat satu sudut. Sebab bilik tu dia tak adalah besar sangat anak-anak. Bilik tu mungkin muat dalam mungkin 100 orang, lebih kurang macam tu. Dia kata dekat ujung sana. Saya pun bulu rumah dah naik dah dengar dia cakap. Sebab sebelum ni dia pernah cakap dengan saya, dia dekat rumah dia kata kadang-kadang piano dia berbunyi sendiri. Dan bila dia tak takut tau. Dia seorang yang sangat berani. Dia kata bila saya bangun, dia kata pukul 3, pukul 2 pagi, saya nampak piano saya main sendiri, dan saya nampak kanak-kanak sedang bermain piano. Dia kata main piano dia. Seorang kanak-kanak Hindu, dia kata, sedang main piano dia. So saya tanya dia, tak takut ke? Dia kata buat apa nak takut. Jadi saya yakin apa yang dia cakap tu adalah kebenaran, kerana dia memang selalu nampak benda-benda yang tak sepatutnya kita nampak. Itu kisah dia lah. Tetapi okey, Mak Jah, Mak Jah dengan suami Mak Jah cakap dengan suami Mak Jah, sebabkan kita orang Islam, kalau mayat, kalau jenazah, kita akan tunggu jenazah tu, kita tak akan tidur. Kita tunggu sampai dia dikebumikan. Kalau dia meninggal malam kan. Jadi saya cakap dekat suami saya kata, boleh tak, saya kata, jangan tinggalkan bapa you sorang-sorang. Maknanya sebab 3 hari dia ada, maknanya malam tu kena jagalah, saya kata, sebab ini adalah penghormatan yang terakhir untuk daddy you. Cakap tolong jagalah dia sampai pagi, kerana orang lain semua takut nak jaga. Jadi saya ada satu malam tu, saya cakap dekat suami saya kata okey, tak apa, saya akan temankan dia. Maknanya kita jaga bapa you ni sampai pagi, sampai adik-beradik dia yang lain datang balik. Okey, dia kata boleh. Jadi kami berdua pun tak apalah, kalau macam pukul 8, pukul 9 tu ada lagi lah macam saudara mara nak datang melawat apa semua. Tapi apabila dah pukul 11, pukul 10, 11, orang dah tak datang melawat dah tinggal kami berdua je kan. Tapi pada masa tu adalah seorang sepupu suami saya ni datang temankan kita orang. Jadi kami ialah takut jugalah anak-anak kan. Pasal apa? Dia tempat tu tak adalah besar sangat. Kita tahu ada mayat ada dekat depan kita dengan keranda. Dan kita memang, saya bila bab malam ni pukul 1, pukul 2, saya dah mula takut dah. Sebab kita tahu tempat ni semua tempat mayat yang banyak kan. Sebelah ni ada mayat, sebelah ni ada mayat penuh dengan maknanya banyak mayat dekat situ kebetulan masa tu. Jadi kita rasa sangat takut. Tapi bilik tu dia ada aircon lah, dia ada pintu keluar kan. Jadi ada juga bilik yang dia mungkin dia agak murah sikit, dia tidak bertutup tau. Dia lapang saja. Dia tidak ada room. Dia tak ada room, dia lapang saja. Dia orang akan letak aja keranda dekat situ dan semua orang boleh nampak. Lalu lalang kat situ semua boleh nampak. Ada yang jenis tempat yang macam tu. Dan ada tempat yang bilik-bilik. Tengoklah macam mana orang tu, dia nak bilik ke, dia nak tempat yang lapang macam tu. Jadi yang malam tu, sebab satu malam tu ialah malam tu yang malam Mak Jah temankan suami Mak Jah. Biasalah anak-anak bila tempat ada aircon, kita selalu nak pergi bilik air kan.
So Mak Jah macam tak boleh tahan dah. Mak Jah cakap dengan suami Mak Jah nak pergi bilik air. Okey. Mak Jah, okey, suami saya kata dia pun berborak dengan sepupu dia. Dia kata okey, pergilah. Saya pun pergi. Okay, saya jalan macam ni anak-anak. Saya jalan. Oh, saya tak berani nak pergi dah anak-anak. Kerana apa? Kerana bila saya jalan ke depan, bilik air tu kena melepasi satu tempat yang ada mayat tau, yang ada keranda. Ini adalah keranda Cina. Kalau Cina kita panggil long kan. Dan keranda mereka ni dia tak ada cermin tau. Dia betul-betul dibuka macam ni. Bila saya jalan ke situ, saya nak pergi ke bilik air tu depan sikit. Saya jalan, tak ada orang, kosong. Yang ada hanyalah keranda yang tengah terbuka macam tu. Dan saya memang patah balik sebab saya punya imajinasi dah bermain dah di kepala saya. Buatnya nanti kalau aku lalu nanti mayat yang dalam keranda tu macam tu bangun ting pensan saya dekat situ. Jadi saya tak berani nak teruskan. Saya patah balik sebab saya pelik kenapa dia orang tak tunggulah dia punya saudara mara dia tak ada tunggu sampai ke pagi kan. Tapi itu tak apalah, itu dia punya, mungkin itu adat dia kan. Jadi saya pun patah balik. Saya cakap dekat suami saya, boleh tak you temankan I? Sebab I tak berani nak lalu dekat situ. Sebab saya nampak ada keranda. Kalau ada keranda tu kita tahu mesti ada mayat. Lepas tu suami saya okeylah. Dia pun temankan saya. Bilik air dia anak-anak sangat menyeramkan. Bilik air dia agak besar sebab tempat ni tempat mewah juga kan. Dia besar, dia banyak, bilik air dia ada banyak juga. Dalam 10 ke macam tu bilik air kan. Besar bilik air dia, yang perempuan punya, yang lelaki punya. Jadi saya minta suami saya betul-betul tunggu dekat depan pintu bilik air. Saya pun masuk bilik air. Saya masuk bilik air, saya dah seram dah anak-anak. Kerana apa? Bulu roma saya dah naik dah. Sebab saya rasa ada orang tengah memerhatikan saya. Saya tak berani. Tapi sebabkan kita tak boleh tahan, kita nak pergi bilik air juga, kita terpaksa pergi kan. Jadi saya pun perlahan-lahan saya pergi masuk bilik air yang paling awal sekali. Kiranya nombor 1. Tak berani dah pergi yang jauh-jauh. Okey, saya pun pergi. Saya dengar ada bunyi. Dia bukan bunyi kaki tap. Tapi kita tahu ada orang tau. Ada orang masuk. Kita rasa macam orang lalu, macam dia buka bunyi pintu bilik air, macam orang berjalan kan. Tapi bukan kuat lah. Lepas tu saya husnuzon lah. Saya rasa saya kena positif. Saya rasa ini mesti ada orang masuk lah. Saya anggarkan. Tapi lepas tu saya cepat-cepat dah buang air. Saya pun berkeluar. Saya tengok memang tak ada orang anak-anak. Memang saya seorang. Semata-mata saya seorang dalam bilik air tu. Dan saya rasa kalau saya lama dekat situ, saya akan nampak sesuatu. Saya lari. Saya lari keluar. Suami saya kata, kenapa? Saya kata tak boleh tahan. Aura bilik air ni sangat menakutkan. Sebab saya rasa ada orang masuk ke bilik air, tapi saya tak nampak siapa-siapa. Saya pun keluar cepat-cepat. Suami saya kata, okeylah, jom kita balik. Sebab suami saya pun cuak jugalah. Bila balik, kita terpaksa lalu tempat yang tadilah. Tempat yang ada keranda yang terbuka tu. Tapi saya tak pandang dah. Sebab saya takut apa-apa berlaku. Sebab tempat ni sangat, orang kata sangat menyeramkan saya. Lepas tu, saya pun balik ke bilik tu. Berborak sampai ke pagi, sampai ada giliran orang lain, saudara mara yang lain datang. Okey, dia orang pun semayang. Lepas pagi dia orang dah semayang apa semua. Saya pun balik ke rumah. Lepas tu 2 hari lagi kawan-kawan suami saya temankan dia, dan saya tak pergi dah. Sebab bagi saya dah
saya rasa saya dah menjalankan tanggungjawab sebab saya sebagai seorang menantu yang sayangkan bapa mentua saya. Saya dah bagi penghormatan yang tak akhir untuk dia dan itu yang dapat saya bagi untuk dia sebab saya sangat takut. Saya tak boleh tahan lagi dah. Saya takut dan bila hari yang ketiga tu upacara pembakaran mayat. Ini pertama kali dalam hidup saya anak-anak saya nampak masa tu pembakaran mayat ni dalam pukul tengah hari lah macam tu belum petang lagi, tengah hari macam dalam pukul 10 11 macam tu. Mungkin pukul 11 macam tu. So diorang tolak rupanya di dalam tu ruang dia tak jauh sangat untuk pergi ke pembakaran mayat. Okey, masa tu dia tolak adalah pekerja-pekerja diorang. Dia tolak diorang ada semayang-semayang diorang dan diorang bagi letak bunga dekat keranda tu banyak-banyak bunga ros. Itu adat diorang lah. Lepas tu diorang tolak perlahan-lahan dengan lagu-lagu diorang lah sampai ke tempat pembakaran mayat. So bila rupanya tempat saya, imaginasi saya ingatkan pembakaran mayat macam tempat yang lapang kan. Bukan anak-anak. Rupanya dia adalah tempat yang ada bilik. Lepas tu dia tolak masuk ke dalam tu dan kami tak boleh lagi masuk ke dalam tu. Dia border dia dekat situ saja. Dia ada cermin. Lepas tu dia masukkan mayat tu dalam macam oven yang besar. Zoom dia masuk dalam tu. Lepas tu dia tekan switch. Dia macam betul-betul macam oven yang besar tu anak-anak. Lepas tu itu saja. Sangat senang, sangat mudah sebab selalu kita tengok dalam cerita terutama cerita-cerita India nak bakar mayat yang manual tu macam-macam kan, kita tengok dengan kayu api apa semua. Tapi ini yang moden sangat senang. Dia masuk dalam oven tu, dia tolak, kami tengok dekat cermin dan dia tarik dia punya switch tu macam penggantung tu kan, pam, api pun menyala macam tu. Dan apabila mayat bapa mentua saya dimasukkan ke dalam oven tu, pekerja tu tarik macam tu, api dia masya-Allah anak-anak. Sangat-sangat kuat api tu dan saya rasa saya tak pernah menangis yang begitu beria-ria saya menangis. Orang lain pun tak menangis macam saya menangis. Sebab saya sangat sedih anak-anak. Saya sangat muhasabah diri saya. Masya Allah, saya kata Allahu Akbar. Betapa api itu telah membakar mayat yang berada di dalam tu. Masya Allah, saya tak boleh bayangkan macam mana api di neraka, tempat orang-orang yang tidak beriman. Saya sangat sedih anak-anak. Saya sangat muhasabah diri saya. Masya Allah, kalau api dekat dunia macam tu pun kita dah rasa besar, apatah lagi api di neraka. Ini adalah satu pengalaman dalam hidup saya yang saya sangat rasa saya kecil dan saya sangat bersyukur saya dilahirkan sebagai seorang Islam anak-anak. Dan benda ni saya takkan boleh lupa sampai bila-bila dalam hidup saya, kerana saya melihat dengan mata saya sendiri macam mana api menyambar tempat pembakaran mayat tu anak-anak. Jadi Mak Jah rasa sangat emosi, tapi Mak Jah berharap semoga apa yang Mak Jah kongsikan bersama anak-anak dapat pengajaran kepada kita semua, supaya kita sentiasa mendekatkan diri kita dengan Allah dan supaya kita sama-sama menasihati di antara satu sama lain, supaya kita, Mak Jah berdoa supaya kita sentiasa mencari kebaikan di dunia ini dan sentiasa dalam redha Allah.
Dengan itu anak-anak, Mak Jah ucapkan terima kasih pada anak-anak semua kerana sudi mendengar cerita Mak Jah pada kali ini. Agak kelainan sikit, tapi Mak Jah rasa Mak Jah perlu berkongsi semua ni dengan anak-anak. Dan sehingga kita berjumpa lagi anak-anak, terima kasih banyak-banyak kepada semua. Tapi ingat apa pesan Mak Jah, kita hidup di dunia ni jangan leka, kerana ada yang memerhatikan kita di luar sana. Let and keep you